Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan selamat pagi. Okay, so yang untuk hari ni kita masuk dalam tajuk bab 2. Okay, dalam tajuk gizi seimbang. Okay, so yang ni cikgu dah minta awak buat nota tu tadi. Okay, so kita lihat semula lah. Okay, so dalam tajuk gizi seimbang ni kita dah belajar dalam tingkatan 2. Okay, so yang pertama ni bagi maksud melibatkan gizi seimbang, pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Okay, so semua kelas makanan ni iaitu yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu jenis kelas makanan dia karbohidrat, protein, okay, vitamin, okay, garam mineral. Okay, so yang mana kat situ ada 7 kelas makanan. Okay, so yang ni untuk yang ni kita dah belajar masa tingkatan 2. Okay, so untuk okay, so untuk yang pertama ni yang gizi seimbang, okay, maksudnya nanti cikgu minta okay, awak take note sekali lagi, pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan dalam badan manusia. Okay, dan untuk tajuk subtopik yang kedua melibatkan okay, malnutrisi. Okay, malnutrisi berkaitan tentang kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan. Ini pun kita dah belajar semua. Sekali lagi kita tengok okay, contoh masalah yang mana penyakit goiter ni sebenarnya disebabkan oleh kekurangan iodin. Sebenarnya berlebihan iodin, okay, scurvy, kurang vitamin C, kwashiorkor, kurang protein, okay, riket, kurang vitamin D. Okay, kemudian kat sini untuk penyakit marasmus ni lebih macam kepada penyakit riket ni. Okay, so kat sini yang untuk malnutrisi ni nanti notanya awak buat tentang penyakit-penyakit dia. Okay, so itu yang kedua. Kemudian dalam subtopik seterusnya berkaitan konsep. Okay, konsep pinggan sihat Malaysia. Okay, yang mana yang diperkenalkan oleh KKM iaitu konsep pinggan sihat ni yang mana kita isi separuh pinggan dengan buah dan sayur. Okay, sepatutnya lah isi suku pinggan dengan ikan dengan sumber protein dan suku pinggan lagi dengan nasi atau sumber karbohidrat. So tak nak salah lah kalau pemakanan kita, kalau kita separuh ni nasi, so itu dah tak ikut konsep pinggan sihat. Okay, so kat sini konsep pinggan sihat ni cikgu minta awak lihat. Ini adalah contoh hidangan dalam pinggan sihat Malaysia. Okey, yang mana kat sini protein, okey, mesti ada satu per, okey, isi suku lah 1/4 ni okey, nasinya. Okey, dan untuk kat sini makan 3 mesej utama dia, makan 3 hidangan utama. Okey, makan 1/2 snack yang sihat. Okay, antara waktu malam jika perlu, dan pemakanan makanan berbijirin, dan kita kena kurangkan makanan bergoreng, berminyak dan bersantan okay, dan makan makanan yang dimasak di rumah. Okay, so ini adalah contoh pinggan sihat. So memang cikgu tahu awak memang dah tahu, cuma kat sini kalau dia minta kita terangkan berkaitan konsep pinggan sihat, so awak boleh terangkan. Okay, terangkan kat sini lah berdasarkan yang penerangan yang pertama ni tadi. Yang pertama tu tadi isi separuh pinggan dengan buah sayur, lepas tu suku pinggan ikan protein dan suku pinggan tadi adalah untuk karbohidrat. Okey. Kemudian untuk ni dia dalam tajuk ni nilai kalori makanan ni. Okey. Juga dulu kita dah ada belajar. Okey, kemudian kita lihat dulu maksud dia. Okey, iaitu maksud dia kat sini melibatkan, okey, sekejap Okey, kita tengok untuk nilai kalori bagi suatu makanan adalah jumlah tenaga. Okey, ni yang maksud yang cikgu nak awak take note tu jumlah tenaga yang dibebaskan okey daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan. Yang mana unit untuk kalori ni tadi, okey, yang ni kita dah belajar juga iaitu dalam unit kalori, kilokalori, KCL, joule ataupun kilojoule.
Okey So yang mana 1 kilokalori bersamaan dengan 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule ataupun 4.2 kilojoule. Dan unit SI ni cikgu nak awak take note unit SI dia ni gariskan. Bagi nilai kalori ialah kita guna joule per kilogram. Joule per kilogram. Yang untuk alat pengukuran. So dalam ni kita tambah dalam tingkatan 5 ni kita akan lihat nanti dalam pengukuran nilai kalori makanan yang mana kita guna iaitu alat radas yang kita panggil sebagai kalorimeter BOM. Ni So yang ni cikgu nak awak highlightkan. Kalau ditanya apakah nama alat yang digunakan untuk pengukuran nilai kalori dalam makanan, so kat sini kita gunakan kalorimeter BOM. Kemudian ini contoh dia lah alat dia So nanti kita akan gunakan lihat dekat makmal nanti. Dan untuk nilai kalori, so yang ni untuk nilai kalori bagi karbohidrat 16.7 kilojoule per gram, lemak 37.6, diikuti dengan protein 16.7. So yang ini untuk susunan radas dalam mengukur nilai kalori makanan. So yang untuk tajuk bahagian nilai kalori ni dia akan ada nanti untuk pengiraan So nanti cikgu akan bincang soalan penganggaran nilai kalori ni. So yang ini contoh komposisi karbohidrat, protein, lemak, protein dan air dalam beberapa jenis makanan. Kemudian untuk so yang ini dia dah bagi panduan makanan yang berlainan dengan anggaran nilai kalorinya. So nanti daripada nilai kalori inilah yang kita akan guna untuk pengiraan So ni anggaran nilai kalori. Yang mana contoh nasi 15.04 kilojoule per gram. Diikuti minyak sawit 38 kilojoule per gram. Protein iaitu protein bagi daging ayam 8.27. Pelawas 0.34. So nampak kalau bahagian makanan pelawas ni kat situ nilai kalorinya kecil berbanding dengan tengok lemak. Lemak kat situ tengok iaitu minyak tu. So kalorinya lebih tinggi. Kemudian untuk tajuk ni sebenarnya akan ada eksperimen. Eksperimen ni yang ni cikgu belum minta lagi awak buat laporan ni lagi iaitu dalam menentukan menganggarkan nilai kalori menggunakan sampel makanan menggunakan alat kalorimeter. Yang ni penyataan masalah, kita tengok sampel makanan manakah yang nilai kalori paling tinggi. Yang mana hipotesis kat sini kacang tanah yang nilai kalori yang lebih tinggi berbanding roti dan ikan bilis. So pemboleh ubah kat sini take note. Yang pemboleh ubah dimanipulasi jenis sampel makanan yang bergerak balas, perubahan suhu atau nilai kalori makanan yang dimalarkan adalah jisim air. Dan untuk ni bahan radas yang kita akan gunakan. So ni dalam eksperimen tajuk tajuk gizi seimbang ni. So kat situ bahan ni kita guna 1 gram kacang tanah, 1 gram roti, 1 gram ikan bilis. Diikuti kapas dan air suling. So nanti awak boleh tengok. Ini dia contoh alat radas dia. So yang ni untuk alat radas, keputusan dengan analisis data. So yang ini nanti cikgu akan minta awak buat lah lepas tu baru kita bincangkan untuk pengiraan sebab kat sini ada analisis data ni, ada hitung dan rekodkan nilai kalori bagi sampel makanan. So untuk subtopik seterusnya ni kita akan lihat ni hipotesis kesimpulan soalan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. So yang mana kita tengok kat sini kurang berat badan, satu lagi obesiti. Yang mana yang kita lihat menyebabkan masalah malnutrisi. Malnutrisi diikuti obesiti, anoreksia nervosa, arteriosklerosis, diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke.
serangan jantung. Ni yang cikgu minta awak buat nota ni So yang ni sangat penting bagi setiap masalah punca dan kesan. Okay, so kalau kita tahu obesity, kita tahu ambil makanan yang kalorinya tinggi. Okay, ni nilai kalorinya tinggi dan berlebihan. So kesannya terhadap penyakit diabetes arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Okay, anorexia nervosa. Ni tahu kan? Anorexia nervosa ni yang mana dia enggan dia enggan untuk makan kerana risau badan kenaikan berat badan. Okey, dan kesannya dia boleh membawa maut itu anorexia nervosa. Okey, kemudian diteruskan dengan penyakit arteriosklerosis. Okey, iaitu pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Okey. Yang mana bahagian lumen arteri kita menjadi sempit menyebabkan tekanan darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Dan diabetes mellitus iaitu mengambil makanan minuman yang tinggi kandungan gula dan seterusnya akan menjejaskan penglihatan. Okey, penglihatan, kesihatan ginjal dan diikuti dengan sistem saraf dan luka lambat sembuh. Okey, so dan untuk tekanan darah tinggi yang kita tahu, tekanan darah tinggi, okey, atau kita panggil selalu darah tinggi yang mana makanan tinggi kandungan garam, okey, dan kat situ meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok. Okey, so yang ni cikgu rasa untuk penyakit ni memang okey, awak boleh, memang kita dah biasalah dengan jenis-jenis penyakit ni, cuma cikgu nak take note maksudnya kalau ditanya berkaitan diabetes ni awak boleh terangkan terutamanya untuk yang arteriosklerosis, okey, ataupun kita panggil arteriosklerosis iaitu pemendapan kolesterol pada dinding arteri. So nanti yang mana belum buat notanya, yang ni cikgu nak awak buat lepas tu kalau boleh ringkaskan lah. Boleh ringkas, ambil poin penting dia. Okey. So itu bagi punca masalah kesihatan. Ni bergantung kepada corak, sebenarnya corak pemakanan. So yang ni boleh jadi dalam contoh soalan esei berkaitan nanti tentang pemakanan masyarakat Malaysia. So kita tengoklah yang mana restoran tu dibuka sepanjang masa 24 jam. Itu juga akan mempengaruhi. Cuma sekarang ni time PKP ni kita ada had kan untuk operasi bagi restoran. Okay. So kita tengok kat sini pengambilan yang berlebihan ni tadi gula kalau kat sini cikgu nak awak highlightkan gula, obesity, kerosakan gigi dan peningkatan risiko awal bagi diabetes mellitus peringkat usia muda. So kena kurangkan pengambilan gula, so kena banyak minum air masak. Okey, pewarna dan pemanis tiruan. Ni gariskan pewarna, pemanis tiruan menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes. Okey, sama diabetes mellitus dan kerosakan hati dan ginjal. Kemudian ketiadaan kadar kandungan berkhasiat tadi menyebabkan malnutrisi. Okey, kafein dan minuman bergas. Ni gariskan. Kafein dan minuman bergas ni menjadikan kita susah tidur, kerisauan dan menyebabkan ketagihan dan seterusnya garam. Semua makanan ni sedap. Okey, tapi kita kena kurangkan. Okey, so garam, tekanan darah tinggi, penyakit jantung diikuti dengan kerosakan ginjal. Okey, so nanti cikgu nak yang rajah 2.6 ni tak perlu lukis gambar, tapi awak buatlah dalam peta buih okey. So kat situ awak tulislah kesan pemakanan, makanan segera dan makanan rapuh. So tak payah lukis gambar. Okey, just buat bulatannya. Okey. Okey, dan untuk soalan ni tadi, soalan formatif yang cikgu minta yang ni soalan nombor 2, nombor 3 ni awak buat. Sama dengan yang kita dah bincangkan tadi. Okey, cuma kat situ awak ringkaskan lah. Kalau soalan B ni, awak tulis je alat yang digunakan mengukur nilai kalori tadi iaitu calorimeter boom tadi Okey, so yang tu untuk soalan formatif tadi 2.1. Okey, kita pergi seterusnya dalam keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okey, sebelum cikgu masuk subtopik 2.2, kita tengok dulu soalan. Okey, soalan cikgu minta, kita tengok sama-sama dalam nutrisi teknologi makanan. Okey, ni yang tadi kita dah bincangkan, yang pertama ni baru
gizi seimbang. Ni yang tadi kita dah bincang berkaitan gizi seimbang dengan nilai kalori. Yang nutrien lepas ni, so cikgu untuk hari ni cikgu masuk 2 dulu. So minggu depan kita akan masuk kitar nitrogen, teknologi pengeluaran dan makanan kesihatan. Okey. So dalam tajuk ni kita nak tengok nanti perhitungan nilai kalori, faktor dia tadi, kesan pengambilan. Okey so nanti yang subtopik kedua baru kita tengok tentang makronutrien dan juga mikronutrien. Okey, kita tengok soalan pertama. Okey, soalan pertama ni maksud. Ni tak ada masalah untuk awak tuliskan maksud dia. Okey, Amira boleh respon? Baru masuk Amira. Okey. Amar? Cikgu. Amira boleh. So yang untuk soalan dalam buku SPS Amira dah buat dah? Dah buat dah? Cikgu. Belum lagi? Okey. Belum. Okey, tak apa. So yang mana belum buat cikgu nak awak tengok sekarang pada muka surat 14. Okey, kita tengok maksud yang pertama tu gariskan yang dimaksudkan dengan gizi seimbang. Okey, so tadi kita dah bincangkan gizi yang mengandungi semua kelas makanan. Okey, dalam kuantiti yang betul. Okey, so untuk yang soalan kedua ni adalah pengiraan. Okey, soalan pengiraan. Okey, Amira dah buat dah soalan 1. Cuba bacakan sekali lagi maksud gizi seimbang. Ya, cikgu. Okey. Gizi seimbang ialah semua kelas makanan nisbah yang betul. Okey, mengandungi semua kelas makanan dalam kuantiti yang betul. Okey, Hafiz respon soalan 2. Dah buat Hafiz? Belum lagi cikgu. Oh, Yang belum. soalan nombor 2 yang ni ke? Yang nilai kalori ni? Yang nilai kalori. Dah? Belum Ni yang total ke semua ke? Nilai kalori, pengiraan. Okey, kat situ dia bagi berapa gram setiap satu tu. Dah buat belum? Dah kira jawapan? Belum. Belum Okey, tak apa. Cikgu bagi contoh soalan pengiraan ni yang pertama ni. Okey, tak apa Fiz Okey, kita tengok sama-sama. Okey, dalam pengiraan kat sini dah bagi dah karbohidrat. Okey, karbohidrat dia dah bagi 17.2 kilojoule per gram nilai kalori dia, protein 22.2, lemak 38.5. Soalan. Seorang lelaki mengambil gariskan 20 gram karbohidrat, 10 gram protein dan 10 gram lemak. Dia nak awak hitung jumlah nilai kalori. Okey, so nak hitung jumlah kalori, so awak tengok sekarang. Karbohidratnya berapa? 20 gram. So kena buat kat situ untuk karbohidrat. Okey, 20 gram. Okey, 20 gram kita darabkan dengan darab dengan 17. Ni huruf kecil. Okey, 20 gram darab dengan berapa nilai kalorinya? So tuliskan, dia dah bagi 17 perpuluhan 2. Unit kat situ kj. J tu kat huruf besar kj per gram. Per gram. So awak kira. So dapatlah jawapannya berapa. So nanti kira kat sini. Contoh kan. So kat situ 20 gram. So berapa yang dia makan? 20 gram darab 17. So gram dengan gram kita masukkan, kita dapat jawapan kat sini. Untuk protein pun sama. So untuk protein, so kat sini dia makan 10 gram. So tulis 10 gram. Darab. Darab dengan 22.2. Unit kj. Kilojoule per gram. Sama juga. Sama dengan. So jawapannya. So tekan kalkulator. Diikuti dengan lemak. So kalau situ lemak, lemak di situ dia makan sebanyak 10 gram. So buat lagi sekali 10 gram. Darab dengan 38.5 unit kat situ kj per gram. So sama dengan jawapan dia.
Okay, so bila dia nak jumlah kalori, so awak tambahkan semua ni. Tiga-tiga jawapan ni awak tambahkan. Okay, boleh? So cara dia macam tu. Okay, so tengok kat situ unit dia dah bagi dalam nilai kalori. So penyelesaian masalah kat sini. Okay, so nanti cuba kirakan. Okay, so dapat jawapan berapa? Okay, boleh? So kalau yang mana ada kalkulator boleh respon. Amar boleh Amar respon yang pertama karbohidrat berapa jawapannya? Kejap. 3, 4, 4. Okay Mar. Dah buat? Siapa? Hafiz dah buat? Hafiz yang pertama berapa Fiz? 3, 4, 4. Okay, 3, 4, 4. Okay, yang kedua? Okay, tak apa. So, siapa? Amar dah boleh? Berapa Amar? 222. Okay, 222. Okay, yang ketiga? 385, betul? 385. 385. Okay, thank you. Okay, good. Okay, so awak tambahkan semuanya. So, bila kita totalkan dapat berapa jawapan dia? 4, 9, 5, 6, 7. 951. Okay. Okay, pandai. Betul. Okay, so dapat 951. Okay, betul jawapannya. Okay, so tick kat situ. Okay, senang kan? So yang ni sebenarnya kita dah belajar tau. So cikgu nak kira macam ulang semula dalam tajuk tingkatan 5 ni. Ini kita dah belajar masa tingkatan 2. Harapnya ingat lagi. Okay. So sama juga dengan soalan yang kedua tu. Okay, kita tengok pula soalan kedua. Okay. Okay, dia bagi kat sini. Okay, beza pula macam tadi. Asalnya tadi nilai kalori dia kj per gram. Yang ni kilojoule per 100 gram. So dia bagi kat situ makanan. Nilai kalori bagi nasi 1500 kj per 100 gram. So kena tengok kat situ betul-betul apa yang dia beri. Okay, ayam 827 kj per 100 gram, telur 600. Okay, seorang murid tadi dia makan, okay. So makan 100 gram nasi diikuti dengan 50 gram ayam dan 50 gram telur. So dia nak awak hitungkan jumlah kalorinya. Okay, so kat sini kita kena buat, okay, macam mana? Kita kena buat yang pertama dulu. Okay, ni cikgu buatkan satu persatu kita tengok. Okay, kat sini 1000, dia makan berapa tadi? 100 kan? Untuk nasi, 100 gram. Okay, darab 1500. Okay, unit kat situ kj, kilojoule. Okay, bahagi dengan 100. Macam tu. So maksudnya kalau kita tengok 100 bahagi 100, kita dapat 1 kan? Okay, so 1 darab dengan 1500. So dapat jawapan kat situ 1500 kj. Okay, kj. So unit kat situ yang kita dapat dalam unit kilojoule. Okay, so itu untuk nasi. So nampak? Kalau macam tadi pengiraan dia, ni ni cikgu letak mana? Sini, nampak tak? Okay, sorry. Sini Okay, so awak tengok. Kalau kat tadi dia bagi kj per gram, yang ni kj per 100 gram. Okay? So kat situ nampak beza dia. Okay, yang kedua. Okay, Hanan. Zulhanan. Amal Amal Okay, Amal dah on speaker tu. Okay, ayam macam ni kira berapa? Untuk ayam. Ayam 50 gram. Okay, 50 gram. Darab dengan 827. Okay, good. 827 bahagi dengan 100. Okay, betul. Okay, good. Okay, tahniah Okay. So bahagi dengan 100. Okay, so boleh Hamal boleh off speaker Okay, so kat sini so teruslah dapat berapa jawapan dia. So tekan kalkulator. Okay, cuba kirakan berapa? So nanti kirakan. 3.5. 4 berapa? 47? 413.5. Okay. So unit kat situ kj juga. So sama juga untuk yang seterusnya ni untuk telur. Okay, so telur dia ambil 50, so 50 gram. Okay, so darab dengan 600. Okay, kj, kilojoule. Okay, bahagi dengan 100. Okay, so sama dengan. Okay
So kat situ awak selesaikan. Okay, so selesaikan dapat berapa jawapan dia. Okay, so kat sini awak try kira sama tak jawapan dia. Dapat 22, okay, 2213.5 unit kat situ kilojoule. Okay, boleh? Okay, so untuk yang soalan nombor 4, okay, ni pun tadi yang dalam iaitu dalam konsep pinggan sihat so tadi cikgu dah bincangkan. Okay, so awak buat kat situ yang mana protein, so tulislah seperti ikan, daging 1/4, karbohidrat tadi 1/4, karbohidrat seperti nasi dan roti dan seterusnya 1/2 pinggan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ni senang lah. Okay, diikuti dengan ni tadi bahagian sayur. Sekejap Okay. Okay, so boleh untuk soalan? Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, keperluan kalori ni, okay, kita apa, yang ni yang mana memerlukan kalori yang lebih banyak dalam kehidupan. Ni dari segi faktor apa? Jantina, lelaki lebih aktif, so dia perlu kalori lebih banyak. Faktor saiz badan lebih besar, kadar metabolismenya lebih tinggi. Okay, dari segi umur, orang muda yang lebih aktif, dia perlukan kalori yang lebih tinggi dan diikuti dalam keadaan kesihatan, orang sakit memerlukan lebih tenaga untuk melawan penyakitnya dan aktiviti fizikal, ni kerja berat dia lebih kalori, perlukan kalori untuk menjalankan kerja berat, diikuti dengan suhu persekitaran, cuaca sejuk yang perlu lebih kalori dalam mengekalkan suhu badan. So itu untuk soalan muka surat 15. Seterusnya kita tengok untuk soalan pertama, soalan 2A, gizi kekurangan satu atau lebih nutrien. Cikgu nak siapa dulu? Liang. Liang, yang pertama tu gizi kekurangan satu atau lebih nutrien. Itu maksud untuk apa? 2A. Dia kekurangan. Apa dia? Malnutrisi, betul? Tak apa. Yang tu cikgu bagilah. Gizi kekurangan satu atau lebih nutrien. Ini melibatkan malnutrisi. Hafizan boleh respon yang kedua. Hafizan. Berat badan berlebihan yang disebabkan oleh makan secara berlebihan. Yang mana Hafizan? Jawapannya? Obesiti. Kegendutan. Betul lah, obesiti ataupun kegendutan. So itu yang dalam bahasa Melayu dia. Tahniah, betul. Thank you. Hafiz, penyakit psikologi yang menyebabkan terlalu menahan makan. Tadi apa dia? Anorexia. Anorexia nervosa tadi. Good. Next, selepas Hafiz apa? Sekejap Aida. Aida boleh respon? Yang di pemendapan kolesterol pada dinding arteri yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Apa dia Aida? Tekanan darah tinggi. Cuba tengok betul-betul. Pemendapan kolesterol pada dinding arteri yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Kita panggil sebagai apa? Arteriosclerosis. Betul. Arteriosclerosis. Good. Dan seterusnya amal. Amal, pengambilan gula berlebihan. Itu pun senang. Kencing, diabetes ataupun kencing manis kan? Dan pengambilan garam iaitu tekanan good. Tahniah tekanan darah tinggi. Pelajar. So memang tajuk ni sangat, cikgu harap sangat mudah. So awak memang mesti boleh dapatlah boleh buat semua tu lah. Kemudian untuk yang tajuk subtopik seterusnya tadi ni, ni berkait dengan pertanian yang awak belajar. So cikgu rasa yang ni memang dah expert kan? Kurang fosforus apa jadi? Lupa. Tak ambil. Tak ambil ke? Tadi aku tipu-tipu.
Kau jangan. Okey. So kita tengok balik. Okey, so dalam subtopik yang kedua ni, okey, kita bincangkan iaitu berkaitan ni makronutrien dan juga tentang mikronutrien. So bila perkataan makro, kita dah tahu makro tu yang banyak, mikro tu yang kecil. Okey. So yang kat sini yang cikgu nak ada dua kumpulan yang perlu awak ingat ni ni sangat penting. Ni nanti dah buat lagi notanya sambil tu ingat. Kuantiti yang banyak, okey, mesti dah tahu. Antaranya nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur, hidrogen. Okey, manakala yang kuantiti yang sedikit, nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti sedikit kita panggil mikronutrien, boron, okey, molybdenum, ferrum, mangan, cuprum dan juga zinc. Okey, so boleh ingat tak ni? InsyaAllah boleh ingat semua ni? Okey, so kita alhamdulillah. Okey, kita tengok ni. Yang mana ni buat ulang kaji lah ni sebab dah belajar dalam pertanian. So dalam sains pun ada. So mesti lagi hebat. Maksudnya boleh jawab dengan baik tajuk ni. Okey Okey, so dalam makronutrien, unsur atau mineral yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. So kata kuncinya makro, besar. Okey, so yang mana kita guna contoh kat situ nitrogen. So kat situ membantu pertumbuhan dahan, ni dia dahan dan daun, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. So nanti ambil poin dia. Fosforus, mensintesis protein dan asid nukleik, kemudian menggalakkan pembahagian sel dan penghasilan bunga dan buah. Kalium, dari segi memperkuat daya ketahanan terhadap penyakit dan galakkan pembahagian sel tumbuhan dan juga mensintesis protein. Magnesium, magnesium komponen penting dalam klorofil. Okey, kalsium mensintesis gentian gelendong semasa pemanggilan sel dan membantu pertumbuhan meristem hujung pucuk dan akar. Manakala sulfur menggalakkan pembahagian sel tumbuhan dan perkembangan buah. Oksigen, okey, oksigen yang terlibat dalam respirasi sel tumbuhan dan menghasilkan tenaga. Karbon, hidrogen membina gula atau kanji dan membina selulosa. Okey, so itu adalah untuk makro. Diikuti mikro yang diperlukan sedikit. Okey, ferrum, respirasi. Okey, kalau boron tadi pembentukan buah dan biji benih. Cuprum, fotosintesis, terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Molybdenum, pembantu pertumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan terlibat dan mangan terlibat dalam fotosintesis. Membantu pembentukan asid amino, okey. Dan diikuti zinc, membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil dan pembentukan daun, okey. So yang itu untuk mikronutrien dan kekurangan dia, kesan kekurangan, ni tadi nitrogen, fosforus, kalium. Okey, pertumbuhan, okey, apa yang berlaku? Tengok satu okey, so tumbuhan normal. Okey, so yang ni okey, ni tumbuhan yang sihat tapi ni tumbuhan yang kurang nitrogen. Tengok apa yang berlaku, pertumbuhannya terbantut. Okey, batang tumbuhannya lemah. Ni nanti highlightkan. Daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Okey, diikuti dengan okey, daun di bahagian bawah, okey, warna hijau pucat atau kuning, kurang klorofil, penghasilan bunga dan buah terbantut, pertumbuhan akar dia tapi normal. Okey, tapi kalau kurang fosforus ni nanti cikgu nak yang ni mesti buat kurang fosforus dia 3. Nitrogen, okey, kurang nitrogen, fosforus dan kalium. Okey. So kalau kat sini akar dia merosot, nampak ni. Berbanding yang ni akar dia normal. Okey, kat nitrogen. Okey. So apa lagi yang membezakan dia? Kita tengok fosforus. Okey, pertumbuhan terbantut. Okey. Kemudian batang tumbuhan ni lemah. Daun di bahagian atas dia lebih kecil dan warna ungu. Ni dia. Daun berwarna ungu. Okey. So nanti awak ambilkan yang poin penting dia. So ringkaskan. Okey, daun di bahagian bawahnya berwarna hijau, kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Penghasilan bunga dan buah akan terhenti. Ini kalau kurang fosforus.
diikuti dengan kalium. Pertumbuhan, okey ni daun dengan tisu mati di bahagian tepi daun. Pertumbuhan-tumbuhan terbantut mati sebelum matang. Okey, batang tumbuhan lemah. Daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujungnya bergulung dan klorosis. Okey, daun di bahagian bawahnya layu, tisu mati dengan tisu mati di bahagian tepi daun. Okey, bunganya juga berkurang, penghasilan buah juga terhenti. Akar pun sama, pertumbuhan akarnya berkurang. Okey, lebih kurang dengan yang sebelah tadilah pertumbuhan akar bagi kalium dengan fosforus. Okey? Boleh Okey. Okey, so untuk ini untuk eksperimen So nanti dalam tajuk ni akan ada eksperimen tadi yang berkaitan kalori. Satu lagi eksperimennya berkaitan mengkaji kekurangan makronutrien dan juga terhadap pertumbuhan tumbuhan Cuma yang ni laporan eksperimen cikgu belum minta lagi awak buat. Nanti cikgu akan update lah. Okay, lepas ni awak akan sambung nanti dengan buat laporan eksperimen dia. Okay, so yang ni lah kita letakkan dekat kawasan bercahaya. Okay, dan itu pertama larutan kultur lengkap tanpa nitrogen, tanpa fosforus, tanpa kalium. Okay, so untuk yang ni eksperimen, nanti soalan cikgu minta yang hari ni, yang ni soalan nombor 3. So awak buatlah yang mana tadi, fosforus, kalium, nitrogen. Ni nanti cuba jawab. Okay. Kemudian untuk yang subtopik, yang subtopik yang akan datang ni berkaitan kita nitrogen. Ni cikgu memang belum suruh buat lagi, nanti awak akan baca jugalah. Ni cikgu kaitkan dulu kita nitrogen ni. Ni cikgu belum bincang hari ni lah Okay, kita pergi pada soalan. Okay, soalan pada muka surat. Okay, soalan seterusnya kita tengok pada muka surat 16. Ni tadi awak kelaskan makronutrien. Ni senang je. Okay, so masukkan semula kumpulan makronutrien. Okay. Okay, so tuliskan kat situ makronutrien, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, magnesium, fosforus, oksigen, sulfur. Ni kena. Karbon, hidrogen, magnesium. Untuk mikronutrien, boron, zinc, besi, molybdenum, mangan dan juga kuprum. So kita bincangkan untuk soalan yang nombor 2. Sebelum tu maksud ni tadi nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang besar, makro. Kuantiti nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sangat kecil, iaitu mikronutrien. So nyatakan nutrien berdasarkan fungsi. Ni dia tadi sintesis klorofil dan sintesis protein yang digunakan dalam pembentukan. Ini gariskan pembentukan membran sel, kromosom, enzim untuk fotosintesis dan respirasi. Itu jawapannya adalah nitrogen. Kemudian yang kedua, sintesis protein. Sintesis protein dan mengawal metabolisme karbohidrat. Yang mana berfungsi sebagai kofaktor bagi enzim respirasi dan fotosintesis dan mengekalkan kesegaran sel tumbuhan. Itu kita adalah nutriennya adalah kalium. Manakala sintesis kromosom dan membran sel yang berfungsi sebagai koenzim dalam respirasi dan fotosintesis, itu jawapannya ialah fosforus. Dah tuliskan jawapan dia. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 17. Soalan yang terakhir dalam tajuk yang ni tajuk tentang makronutrien dan mikronutrien. So untuk soalan nombor 3A, soalan muka surat 17. Cikgu minta siapa? Amira. Amira, yang pertama Amira, soalan 3. Yang pertama dalam kekurangan nutrien iaitu kekurangan nitrogen. Jawapan dia. Apa yang berlaku? Daun. Amira tak ada. Cikgu.
Cikgu dengar Boleh. tak? Boleh respon Mira. Boleh. Boleh. Okey Mira, jawapannya Mira, daun akan jadi apa? Daun Kecil kecil dan dan lemah. Kuning. kuning. Okey, kuning. Okey, kemudian batangnya Lemah. okey, good. Okey, betul so jawapan pertama ni. Okey, daun kecil dan kuning iaitu klorosis dan batangnya lemah. Okey, yang B. Okey, terima kasih Mira. Okey, Amar. Okey, Amar respon Mar. Yang kedua Mar. Kekurangan kalium. Amar, boleh? Ya. Okey Amar, kekurangan kalium, apa yang berlaku yang pertama tu? Bilangan yang sedikit, bilangan apa? Buah. Buah. Bilangan yang okey, buah sedikit. Okey, tapi tengok kat situ gambar tu. Dia satu bunga, satu buah kan? Okey. So yang pertama tu bilangan bunga sedikit. Yang kedua yang tadi Amar jawab tu lah bilangan buah sedikit. Yang ketiga Amar, pinggir daun. Ni, pinggir daun menjadi Kuning. kuning. Seterusnya tisu di hujung dan pinggir daun akan apa tu? Perang. Perang. Okey, tisu di hujung dan pinggir daun mati dan seterusnya tumpuk. Yang tadi Amar jawab tu, tumpuk perang. Okey, dan seterusnya kat situ batang akan menjadi lemah. Okey so ini bagi kekurangan kalium tadi. So tadi Amar jawab ni bilangan buah sedikit. Okey betul? Ni bilangan buah sedikit. Yang ni merujuk pada bilangan bunga yang sedikit. Pinggir daun ni tadi menjadi kuning. Tisu di hujung dan pinggir daun mati dan terdapatnya tumpuk perang. Okey, dan seterusnya batangnya lemah yang mana tumbuhan akan mati pada peringkat awal. Okey. Dan untuk kekurangan fosforus, okey, Liang boleh respon yang pertama dulu. Okey, dalam kekurangan fosforus. Okey, boleh Liang? Okay. Okey, yang pertama sedikit. Okey. Bunga. Soalannya, okey boleh. C, yang C satu dulu. Sedikit bunga buah dan biji benih. Okey betul. Yang kedua, okey buah kecil. Buah kecil dan lambat masak. Okey good. Okey betul. Yang ketiga dah buat dah, daun bertukar. Daun bertukar. Ha. Ni baru buat. Okey tak apa. Okey Okey thank you Liang. Okey. Fizan boleh sambung nombor 3 Fizan? Okey Fizan boleh sambung? Okey Fizan, daun dia bertukar jadi apa? Daun bertukar Jadi apa? jadi Hijau? warna hijau ke biru dan Hijau tua berbintik? hijau tua dan berbintik biru. Berbintik biru ke merah? Kat sini. Berbintik merah. Berbintik merah. Okey good. Okey. Dan seterusnya batangnya lemah. Batangnya lemah. Dan akarnya apa? Dan Sedikit. dan akarnya merosot. Merosot Kalau dalam buku teks kita akar merosot, betul? Ataupun sedikit akar. Okey Tahniah. Okey pelajar So maksudnya kat sini sedikit buah. Yang tadi jawapan kawan. Okey dah betul. So yang mana dah buat awak tik je. Kalau yang belum buat ni jawab sekarang. Okey, kemudian untuk yang kedua tadi buah kecil. Yang ni tadi daun buah kecil dan lambat masak. Okey, daun bertukar. Okey, daun bertukar menjadi hijau tua berbintik merah. Okey, dan diikuti dengan batang lemah sedikit akar. Dan tumbuhan ni mengambil masa yang lama untuk matang. Dan untuk yang akhir sekali tu, dalam kekurangan nitrogen, fosforus dan kalium menyebabkan tadi pertumbuhannya terbantut. Okey. So maksudnya cikgu dah hari ni kita bincang sampai muka surat 17. So tak apa, nanti kalau awak dah siap semua nota, awak nak sambung habiskan jawab semua bab 2 ni pun boleh dalam buku SPS ni nanti awak buat, nanti insyaAllah minggu depan cikgu akan sambung perbincangan. Okey boleh? So maksudnya insyaAllah lah sampai bulan 4 nanti ni cikgu akan buat kelas juga. Kalau free ni kita buat meet. Kalau tak cikgu akan bagi tugasan. Okey. So insyaAllah kita akan sambung minggu depan. Sebelum tu ada soalan tak?
Okey, Mira ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Amal? Amal? Tak ada. Tak ada. Dah buat nota belum, Mal? Sudah. Dah siap. Okay, good. Okay, Liang, any question? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, Fizan, okay? Fizan dah buat nota? Baru buat separuh. Oh, tak apa. Baru buat separuh. Lepas ni sambung lah. Tapi lepas ni kalau awak ada kelas lain pun cikgu bagi tempoh seminggu lah. Boleh? Hafiz, Aida? Hafiz boleh? Hafiz, ada ke tak ni? Ada cikgu. Nota dah siap dah? Separuh cikgu. Separuh, okay. Aida, Amal? Cikgu nak tanya tadi ya. ada kerja lain tak sebelum tadi tu? Yang Sebelum tadi ni yang cikgu bagi yang dalam Telegram. yang tu je. Yang tu je. Nanti kalau macam dah siap nanti boleh sambung yang 2.3 yang tajuk nitrogen tadi tu. Nanti cikgu update dekat group Okay, Amal ada ni? Ada masalah? Tak ada. Tak ada Okay. So sebelum kita akhir kelas, cikgu tak nak buka ni ke kamera? Ambil gambar? Saya pakai telekong je cikgu. Tak apa pun comel. Okay. So Alhamdulillah terima kasih banyak yang join kelas hari ni. Okay, so insyaAllah cikgu akan sambung pada minggu hadapan. So minggu depan nanti kita tengok subtopik yang seterusnya ni dalam tajuk kita nitrogen. So nanti cikgu update dalam group. Maybe awak akan sambung buat lepas ni 2.3 lah. So nanti minggu depan dah boleh bincang soalan. Okay, cikgu bincangkan nota dan juga soalan ni. Okay, jom. Okay, on camera. Tak ada. Ambil gambar. Akhir sekali. Tak ada pun. Okay, ready. Cepat. Okay. 1, 2, 3. Seorang je. 2 orang je. Mira, okay. 1, 2, 3. Amal. Okay. Okay, Liam tak on camera? Siapa? Aida? Tak ada. Fizan? Okay, tak ada. Makan juga. Tengah makan. Okay lah. Okay. Okay, so terima kasih banyak yang join kelas cikgu hari ni. So insyaAllah kita sambung pada minggu depan. Okay, so siapkan tugasan nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa minggu depan. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama.